Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan dengan siri berkenaan topik haji kita. Jadi topik kali ni saya nak pilih topik yang paling, bukan paling lah, topik antara topik yang banyak orang tanya juga. Kadang-kadang dah sampai sana pun orang tanya lagi. You pergi haji pakai package ke pakai muasasah? Tu topik paling paling popular. Kadang-kadang ada tengah duduk dekat Masjidil Haram sambil tunggu-tunggu waktu tu pun orang tanya juga lagi. Package adalah melalui swasta lah kan, dan muasasah ni pula melalui tabung haji ataupun melalui subsidi lah yang kerajaan bagi, melalui tabung haji bagi kat kita. Jadi saya tahun lepas saya pergi haji, saya pergi 5 orang. Saya, isteri saya, adik perempuan saya 2 orang dan suami. Dah dapat peluang pergi haji ni sebelum ni dah 2 kali. Sekali sebelum saya kahwin, biasalah alasan tak apa, tak bersedia dan sebagainya kan. Dan yang kedua, masa dah kahwin tapi masa tu anak kecil. Jadi, pun kita tolak juga. Alhamdulillah tahun lepas dipilih lagi, untuk pergi, kali ni kita commit lah, kita pergilah. Dan sebenarnya kita pun ada rasa macam menyesal jugalah sebelum ni kita tak pergi kan. Sebab rezeki dah pergi, patutnya kita pergilah. Jadi saya, melalui pengalaman saya lah, kalau you all dah dapat pergi tu, baik pergi je lah. InsyaAllah tentang hal-hal dunia macam pasal pasal kerja lah, pasal tambah pula kita orang swasta, kerja pergi sana cuti tak dapat cuti, tak dapat apa, tak dapat gaji, apa gaji. Jadi insyaAllah kita pergi saja, insyaAllah rezeki tu Allah bagi, Allah Maha Kaya, Allah Rahman Rahim kan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Ghaniyyun Hamid, Maha Kaya. Allah, Tuhan yang kita sembah ni Maha Kaya. Jadi insyaAllah kalau you all dapat, you just pergi je. Benda-benda yang pasal urusan-urusan dunia ni, just let it go, insyaAllah semuanya akan settle dengan sendirinya. Yang pertama, untuk pengetahuan you all, muasasah anda tabung haji ni, dia bagi peluang sekali saja. Maksudnya kalau you dah pergi sekali melalui muasasah, lain kali you tak boleh lah, you kena bayar full lah. Bayar 9,980, kos penuhnya dalam 21,000 lebih kurang. Jadi yang lain tu subsidi lah. Kalau ingat tahun lepas pun topik ni hangat lah, sampai orang bash tabung haji. Kalau pergi Facebook dia orang pun gila-gila bash. Satu ialah tabung haji pun masa tu tak untung. Lepas tu pasal kes subsidi ni hampir-hampir nak ditarik balik kan. Tak feasible lah. Saya ingat akan datang pun diorang nak buat subsidi ni, sama ada dikurangkan subsidi ataupun dia nak hapuskan tu. Payah sebab orang bising kan. Mungkin dia akan kurangkan lah, sebab tiap tahun pun kos tu akan meningkat. Tapi sama-sama kita berdoa lah supaya kelebihan ni ada lah. Sebab satu, subsidi tu pun sebenarnya daripada penyimpan juga. Jadi insyaAllah ada pahala di situ buat penyimpan-penyimpan lain. Bila kita sama-sama kumpul duit, kita support orang yang nak pergi haji kan, insyaAllah ada pahala untuk kita juga. Dan saya pun masih lagi simpan di tabung haji. Kita percaya pada institusi tu. Satu ialah simpanan di tabung haji tu, zakat dia potong kan. Kadang-kadang lihat juga, nak potong zakat ni, kita ada duit simpanan di mana-mana. Lepas tu tiap-tiap tahun nak kena potong pun sakit. Kalau dah automatik potong, kita kurang sikit rasa sakit tu lah. Dan berbalik pada antara package atau muasasah, jadi kami adik-beradik kita sebenarnya banyak ambil pengalaman daripada ibu bapa kita lah, daripada abah dengan mama saya. Sebab diorang dah pergi 2 kali, 2 kali pergi haji, dan sekali pakai package, sekali lagi diorang pakai muasasah. Banyaklah yang panjang diorang cerita, tapi kita orang boleh ambil kesimpulan sebenarnya muasasah ni okey je. Lagipun kita pergi sana, kita bukan nak bercuti, berehat kan. Kita nak pergi sana, nak pergi ibadah. Dan kita pun cuma dekat hotel tu, kita pun cuma tidur dan makan saja. Makan pun kalau muasasah ni dia bagi makan tengah hari dengan makan malam saja. Sarapan tak disediakan. Package full lah, dia ada bagi makan semua sekali kan, buffet. Jadi kita ambil ni satu lagi untuk jimat duit lah. Kita boleh gunakan duit tu untuk benda-benda lain. Kita pergi melalui muasasah, insyaAllah. So, kita pergi muasasah, kita urusan semua tabung haji, saya ingat smooth lah melalui tabung haji. Kita dapat surat mengatakan kita dah layak pergi tu. Lepas tu macam saya, isteri saya dengan suami adik saya tu, sebab diorang bukan diorang punya turn lagi, jadi cuma merayu lah. Dan biasanya rayuan untuk
pasangan ni insyaAllah akan dibenarkanlah. Sebab, pasangan kan, tambahan pula adik saya perempuan, dia perlukan, saya boleh je muhrim tapi kita guna alasan muhrim lah. Jadi saya kita berlima ni kita pun pergilah muasasah. Biasalah sebelum ni, orang kalau cakap pasal apa tabung haji, cerita makan tak sedap, bilik ramai sangat orang kan, bilik kena kongsi ramai orang, tandas satu, sempit dan macam-macam benda macam-macam lah kan, benda macam tu kan. Dan kita pun ada dengar, dan kadang-kadang orang yang cakap pun, dia pun sendiri tak pernah pergi haji, dia pun dengar daripada orang lain. So tak apalah, sebab kita pun parents kita dah cerita, masa yang pergi muasasah tu, mak dengan ayah saya dia pergi sekali dengan Pak Long dan Mak Long saya, arwah Mak Long. Jadi kita dengar pengalaman dia orang dan kita pun confident lah, sebenarnya tak ada apa pun. Jadi tujuan kita kena balik pada tujuan lah, kita pergi haji ni, tujuan kita adalah untuk beribadah, bukannya untuk relax-relax santai. Cuma bab hotel dan sebagainya tu kita harap selesa lah kan, sebab kita takut penat, panas, cuaca kat sana dan sebagainya kan. Dan juga rezeki Allah bagi kita macam mana kan. Di sana masya-Allah, rezeki Allah tu terbuka luas, makan pun ada je orang bagi. Don't worry about that lah. Okey, jadi bila kita pergi melalui muasasah ni, di Madinah, kami ditempatkan di Hotel Saja. Nama hotel tu Saja, S-A-J-A. Dan di Mekah, kami ditempatkan di Hotel Wafdin. Jadi Hotel Saja ni, sebab kami KT-18, antara penerbangan awal, saya dengan isteri dia daripada utara kan, tapi adik-beradik yang lain di selatan. Jadi kita pilih untuk naik di KLIA lah. Jadi maksudnya kami pergi penerbangan yang agak awal, dan kami pergi ke Madinah dahulu, baru kami pergi ke Mekah. Ini pun topik, nak pergi Madinah dulu ke nak pergi Mekah dulu. Ini pun satu topik yang orang tanya juga. Kadang bila kita pergi Madinah, kenapa pergi Madinah dulu? Kenapa tak pergi Mekah dulu kan? Itu kita bincangkan di dalam video lain lah. Bila kami sampai di Madinah tu, masa tu orang tak ramai lagi, jemaah belum ramai lagi. Jadi hotel tu pula dekat. Hotel Saja ni dia terus masuk, dekatlah, 400 meter, sampai 400 meter. Dekat saja dengan Madinah, dekat saja. Jadi alhamdulillah, satu bilik masa tu 5 orang. Saya, adik ipar saya tu, lepas tu ada 2 orang pakcik yang Thai dan seorang haji muda, Haji Aiman. Jadi kami duduk satu bilik. Bilik masya-Allah cantik, memang cantik bilik tu. Lepas tu bilik air satu, tapi tak ada masalah, pasal bilik air tu tak ada masalah. Biasanya dapat seminggu, kan orang nak lengkapkan solat jemaah 40 waktu kan dekat Masjid Nabawi. Tapi tahun lepas kita orang tak dapat. Jadi kami duduk Madinah 5 hari saja. Masya-Allah, jika ada rezeki lagi, semoga Allah jemput kami lah untuk kau dapat lama sikit lah di Madinah. Sebab Madinah ni dia lain lah daripada Mekah. Mekah masya-Allah lah, ada Kaabah, ada Masjidil Haram, tapi Madinah dia ada keistimewaan dia tersendiri yang kita teramin tak puas, tak cukup puas duduk situ sebab 5 hari je. So sampai flight, turun daripada flight, sampai sana petang, nak masuk maghrib. Lepas tu dalam hati kita, sempat ke nak maghrib Masjid Nabawi kan, dalam hati sempat. Alhamdulillah sampai dalam pukul 7 kot, sampai hotel, letak je beg. So tabung haji ni alhamdulillah kali ni dia buat sistem tu bagus lah. Kan kita untuk jemaah haji dia bagi kita bawa 2 beg. Satu beg yang besar, satu beg yang tabung haji bagi itulah, beg merah tu beg yang kira yang boleh kecil tu lah. Jadi beg tu je lah yang kita bawa dalam flight. Dalam sekali atas flight, dan bila kita turun flight pun kita bawa beg tu je. Beg besar tu, tabung haji dia guna porter dia akan hantar teruslah ke bilik kami. Sama juga di Mekah pun macam tu. Kami akan bawa beg kecil tu je, beg yang besar tu dia pakai porter service, dia akan terus masuk dalam bilik hotel kita. Masya-Allah, senang banyak. Kalau tidak, siksa tu. Bayangkan makcik-makcik yang tua-tua nak tarik beg besar tu kan. Sampai hotel, dalam pukul 7, letak je beg tu, saya dengan adik ipar saya, jom cargas kita pergi Masjid Nabawi. Lagi yang masa tu roommate tak sampai lagi. Kita orang sampai dulu, so saya, kita orang berlima terus pergilah Masjid Nabawi untuk solat maghrib. Sampai masa tu memang dah azan lah. Jadi tak sempat nak sembahyang kat dalam tu. Dapat solat kat luar je masa tu. Memang betul-betul dekat, hampir dengan gate aja masa tu. Tapi alhamdulillah kita teruskan dapat sampai Isyak. Yang best masa tu, saya sebelum ni pernah pergi umrah tahun 2002.
Jadi masa tu, biasalah kalau kita pergi Masjid Nabawi ni kita teringat Raudah kan. So, kita sampai sana excited, kita tahu Raudah kapet hijau kapet hijau. Masa tu takdirkan dapat pula mayang kat kapet hijau tu, kita ingat, "Oh, dah sampai Raudah." Rupanya bukan. Sebenarnya memang dia dah buat semua kapet, hijau lah. Dari segi hotel, alhamdulillah di Madinah, kami dapat duduk berlima. Lepas tu di Mekah, Mekah dia punya hotel kecil sikit, hotel lama. Hotel Wafdin tu hotel lama dan jauh sikit, jauh banyaklah sebenarnya. Dia kata kat situ 800 meter tapi saya ingat 1 kilometer lebih jugalah daripada Masjidil Haram. Tapi alhamdulillah kita kan setiap langkah bila kita ambil, kita berwuduk, lepas tu kita berlangkah nak pergi masjid, kita dapat setiap langkah tu dapat pahala. Masya-Allah. Mungkin tu rezeki kamilah untuk dapat pahala lebih. Sebab ada je yang muassasah yang hotel dekat-dekat dengan Masjidil Haram, ada yang 500 meter macam tu kan. Hotel tu dia bagi 6 orang. Jadi saya dengan adik ipar saya, dengan 2 orang otai tadi tu, Cikgu Syahri dan, lepas tu ada 2 orang otai barulah, orang Selangor pula kali ni. Jadi kita orang duduk berenam. Hotel tu sempit sikit, memang dia susun, dia susun tilam tu, katil tu dekat. Lepas tu ada satu almari je, lepas tu ada bilik air pun kecil, jadi memang kecil lah. Tapi kita orang ambil keputusan kita rearrange lah, furniture dalam tu, jadi nampaklah luas sikit. Kalau tidak nampak ni, nampak sempit sangat. So kita duduk 6 orang dan duduk dan kongsi satu bilik air. Alhamdulillah tak ada masalah sangat pun. Sana cuaca dia tak humid macam sini. Jadi kita mandi pun kebanyakan mandi sehari sekali je. Lepas tu macam basuh baju, masa mandi basuh lah baju, tak ada masalah. Lepas tu bila dekat Mekah tu kita sidai dekat atas tu, dekat atas atap tu kita sidai, 40 minit, sejam dah sampai dia dah kering lah. Jadi dari segi pengurusan bilik mandi, pengurusan basuh baju ni tak ada masalah. Otai-otai dia suruh bini dia buat basuh lah, takci. Okey, dari segi makan, tamu haji masa dekat Mekah Madinah disediakan makan 2 kali je, iaitu, tengah hari dengan malam. Tapi alhamdulillah kita orang boleh telan je, agak-agak teringin benda lain, tambah pula dia orang bawa ni kan, bawa sambal hitam lah, bawa kacang dengan ikan bilis lah, jadi benda-benda macam tu tak ada masalah, kita boleh kita kongsi sama-sama kan. Lepas tu kelebihan juga bila sarapan tu tak disediakan, lepas kita solat subuh, di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, kita on the way balik kita pergilah singgah mana-mana, jadi satu ritual kita singgah makan di mana-mana. Macam orang Malaysia dekat Mekah tu diorang pergi itulah hotel disaji tu lah, hotel Felda tu lah. Ada nasi lemak RM16 tu. Nasi lemak sana jadi mahal nasi kita kan. Macam-macam mi hun lah, paket-paket kecil dalam RM45 tu untuk sarapan tu. Jadi kita tak ada masalah, makanan ni tak ada masalah, alhamdulillah. Dan makanan yang disediakan oleh tamu haji tu pun okey. Kita ada grup WhatsApp kita. Oh, setiap hari sampai ni diorang akan tanya, "Okey, hari ni lauk apa?" Biasa lauk ikan ada, daging ada, ayam ada. Cuma sana yang unik bila sampai turn lauk ayam tu, dia mesti bahagian Thai. Tak tahu kenapa. Setiap kali dapat bahagian Thai. Jadi saya dah terbawa-bawa, bila saya balik Malaysia pun saya dah suka Thai. Sebenarnya saya tak suka sangat Thai tau. Cuma sana yalah orang Arab, dia kering kan, dia tak berlauk kan. So, pulang pada kita lah, kita nak beli kat luar ke taklah mahal. Macam contoh ayam golek pun dalam RM20 sama je, sini pun macam tu juga harga kan. Cuma satu yang best sana tu lah, makanan sana yang kita beli kat tu memang best. Kat sini tak jumpa, terutama kambing. Oh, kambing memang the best lah, the best lauk. So, okey, dari segi hotel yalah kalau pergi package, insya-Allah kita mungkin dapat duduk dengan isteri kita. Kita boleh duduk, mungkin ada yang bayar mahal tu duduk 2 orang di satu bilik. Jadi, lebih selesa, makan pun disediakan tiap kali. Jadi lebih selesalah, bergantung pada kita lah, kan. Tapi, sebab saya tak pernah duduk package, saya duduk muassasah, alhamdulillah okey je. Dari segi jarak tu, masya-Allah, tu saya ingat lebih pada rezeki kita lah untuk dapat berjalan jauh. Tiap hari, kalau kat Madinah kurang sikit sebab Madinah dekat. Kalau kat Mekah tu tiap hari semua 20,000 ke atas apps Google tu. Tiap hari 20,000, tapi bila balik Malaysia, alamak nak dapat 4,000, 5,000 pun selesa.
Yelah duduk, bila pergi office pun parking dah office dekat apa semua kan, jadi tak dapat kecuali kalau kita pergi jogging dan sebagainya. Jadi InsyaAllah kat sana makan memang banyak tapi berat tak naik, berat turun lagi ada. Sebab kita active lifestyle kan, kita jalan. Masa kita dekat, melontar nak melontar masa dekat Mina, itu lagi banyak kita berjalan sebab jauh, memang jauh apa nama, daripada kita punya kemah Mina tu nak ke tempat melontar tu jauh. Jadi itulah kelebihan kita dapat jalan tu, alhamdulillah lah. Mmm, dari segi okey semasa dekat Arafah dengan Mina saya ingat package tak package, kecuali package yang betul-betul mahal, itu mungkin dia selesa. Tapi kalau setakat package 35,000 saya ingat lebih kurang sama je, tandas pun kena beratur, khemah pun kena berimpit di Arafah dan especially di Mina. Itu nanti kita cerita pengalaman di sana. Itu memang betul-betul mencabar jiwa. Sebab terutama untuk wanita lah, sebab beratur untuk mandi sampai 2 jam. Bayangkan. Sana contoh subuh dah 3 lebih, cik ingat pukul 12 bangun dah awal. Tidak, beratur juga. Kecuali yang betul-betul mahal. Macam yang Neelofa bayar, itu dekat. Dia melontar tu betul-betul dekat. Dia punya kemah tu kan, itu kemah lain, dia tak sama dengan kemah kita orang. Dari segi macam ziarah, kalau muasasah ni banyak atas usaha kita sendiri, tapi alhamdulillah lah. Sebab yang duduk satu hotel tu pun kita ada yang geng-geng petani yang duduk situ kan. Dia akan aturkan untuk kita lah, cuma kita bayarlah RM10 ke RM20 lagi. Contoh kita ada yang nak buat umrah lagi kan. Nak pergi Tanaim, nak pergi contoh lagi ataupun nak pergi berziarah di apa, di muzium-muzium tu, itu tak mahal, tambah 10 lagi. RM10, RM20 macam tu je. Nak pergi pasar buah dan sebagainya kan. Ada juga yang ambil sendiri inisiatif sendiri nak makan, contoh makan daging unta. Kan, dia sewa sendirilah teksi tu. Macam package ni saya rasa dia orang sediakanlah untuk ziarah-ziarah ni, tapi tak masalah sangatlah pasal ziarah tu. Alhamdulillah lah, insya-Allah pada bakal-bakal haji semua yang kadang-kadang macam masih jadi macam fobia pula nak ikut muasasah. Duit tak cukup, tapi nak pergi haji terpaksa ikut muasasah. Don't worry, tak ada masalah. Cabaran tu Allah. Kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara lain, Bangladesh, Pakistan yang dorang punya hotel lagi jauh. Lagi jauh. Ada yang berjalan berkilo-kilometer. Sebab tu diorang ni, orang Bangladesh ni saya memang respect. Sebab diorang kalau pergi Masjidil Haram tu sebab hotel diorang jauh. Diorang memang tak balik-balik lah daripada Zohor sampai ke Isyak, daripada subuh ke Isyak diorang tak balik lah. Isyak baru diorang balik. Lepas tu esok pergi datang lagi subuh sebab jauh kan. Kilometer. Ada yang sampai 5 kilometer pun ada saya dengar. Dia ada bersembang dengan diorang kan. Dan sebagainya, jadi diorang punya ni lagi susah. Dan pahala ni walaupun kita sama-sama pergi haji, pahala tak sama. Pahala tak sama. Mana yang lagi susah, lagi ikhlas, itu pahala dia lagi lebih. Berbanding kita ni yang senang ni kan. Okey, dalam video-video lain nanti saya akan ulas lain lah. Pasal topik-topik lain yang berkenaan tu. Jadi, tak kisah. Package, muasasah. Dua-dua best, jadi you pergi haji. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.